Okey, selamat pagi kelas. Hari ini hari Khamis, 18 hari bulan Mac tahun 2021. Kita akan mulakan kelas online pada hari ini untuk kelas 2J. Okey, kamu boleh tengok pada bahagian skrin ataupun skrin perkongsian skrin saya ya. Baik, hari ini kita akan sambung. Tajuk pada hari ini kita akan belajar tentang proses pengangkutan hasil pencernaan. Ya, proses pengangkutan hasil pencernaan. Okey. Pada tajuk sebelum ini kita telah belajar proses penyerapan hasil pencernaan. Ya, penyerapan hasil pencernaan. Okey. Dan pada hari ini kita akan belajar proses pengangkutan hasil pencernaan. Ada dua proses lah ya pada tajuk ini, satu penyerapan dan satu pencernaan ya. Dan sebelum penyerapan dan pencernaan, kita sudah belajar bagaimana makanan yang kita makan dicernakan di dalam salur penghadaman. Okey, dalam salur ataupun di dalam sistem penghadaman kita. Okey. Jadi kita sambunglah sedikit hari ini. Proses pengangkutan hasil pencernaan ini, alright, makanan yang dicerna akan diserap ke dalam vilus dan perlu sampai ke sel-sel badan. Okey. Jadi kamu kena tengok secara keseluruhan bagaimana makanan itu mula-mula masuk ke dalam mulut. Ini yang sebelum-sebelum ini ya, yang sebelum ya, mata pelajaran ataupun tajuk yang sebelum ini. Makanan yang masuk ke dalam mulut, contohnya kita ambil satu contoh makanan iaitu roti lah katakan ya. Roti, kamu tahu roti ialah di dalam kelas makanan karbohidrat ya. Dan karbohidrat ini salah satu makanan ataupun makanan karbohidrat ni di dalam roti adalah kanji. Dan kanji ini terdiri daripada karbohidrat. Kita makan roti, baik, kita makan roti itu, kemudian roti itu perlulah dikunyah. Daripada roti yang besar itu, kita kunyahkan roti itu menjadi cebisan yang kecil, ya, dipecahkan. Dan itu kalau kamu masih ingat, itulah nama dia pencernaan. Pencernaan. Masuk ke dalam mulut. Saya akan tunjukkan gambar dulu ya, supaya kamu ingat apa yang berlaku. Okey. Sekejap ya. Okey. Kita ingat baliklah ya, kita cuma ingat kembali apa yang berlaku. Kalau gambar ini ya. Okey. Contohnya gambar ini. Ya. Kalau kamu masih ingat lagi, inilah sistem pencernaan ya. Kemudian apabila masuk ke dalam mulut dan mulut ini akan dicernakan, dia jadikan kecil. Kemudian daripada mulut ini ya, makanan itu akan terus pergi kepada apa yang kita panggil kenapa tak ada keluar? Pergi kepada esophagus ya. Lepas dia pergi kepada esophagus dan dia juga terus pergi kepada mana? Kenapa dia tidak keluar di sini? EpiPen. What happened EpiPen?
Okey. Okey, ya. Dia akan pada mulut dahulu, kemudian makanan yang di dalam mulut ini, ya, kemudian akan pergi kepada turun masuk ke dalam esophagus, mula mulut kemudian esophagus, ya. Kemudian daripada esophagus dia akan pergi kepada perut, kepada duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan dubur. Okey. Dan kita sudah belajar dalam aliran makanan ini, kita sudah belajar di bahagian esophagus, ya, pencernaan. Yang pertama pencernaan berlaku di dalam mulut, ya, ini pencernaan, ya, dan pencernaan juga berlaku di perut, duodenum. Ini semua pencernaan. P ini adalah pencernaan. Maksud dia, contohnya makanan yang kita makan, ya, contoh saya ambil roti tadi, dia dipecah-pecahkan dan dihancurkan mula-mula di dalam mulut, kemudian dia akan pergi ke perut, ya, perut di sebelah sini, perut, dan kemudian dia akan dicernakan lagi di dalam duodenum. Maksudnya pecahkan makanan, daripada kanji akan menjadi maltosa, daripada maltosa akan menjadi glukosa. Dan apa yang pecahkan selain daripada pemecahan makanan oleh gigi semasa kita kunyah makanan itu, yang kita panggilkan pencernaan fizikal, ya, kamu juga kena kenal pasti juga pencernaan kimia, ya, pencernaan kimia yang melibatkan penggunaan enzim. Ya, contohnya daripada kanji hendak bertukar menjadi maltosa, mestilah ada enzim yang bernama amylase. Ya. Daripada maltosa hendak menjadi glukosa, mestilah ada satu enzim yang bernama maltase. Okey. Itu untuk satu contoh karbohidrat. Ada dua lagi kelas makanan ataupun makanan yang perlu kamu ingat untuk dicernakan: karbohidrat, protein dan lemak. Okey. Jadi, P ini ialah bahagian pencernaan. Esophagus ini hanya laluan, ya, dia lalu saja pergi bawah ini. Dia bukannya terlibat dalam pencernaan, ya. Dia adalah lebih kepada proses menggerakkan makanan yang kita namakan bolus daripada mulut turun ke perut, ya. Ini esophagus. Baik. Kemudian yang seterusnya bahagian usus kecil, dan ini ialah kita melibatkan penyerapan, ya, penyerapan. Ini melibatkan penyerapan. Penyerapan apa? Penyerapan makanan. Yang P yang pertama tadi, yang ini ialah saya sambung di bawah, ya. Pencernaan. Ini adalah pencernaan. Okay. Mulut, perut dan duodenum ialah pencernaan, bahagian yang kita gunakan untuk perut untuk pencernaan, ya. Dan usus kecil penyerapan. Apa yang diserap tadi, macam kalau kamu masih ingat, contohnya kalau kanji iaitu karbohidrat akan bertukar menjadi maltos, maltos akan bertukar menjadi glukos, dan glukos ini diserap oleh badan. Dan ini kita dah belajar semalam, ya, pencerapan ini berlaku di usus kecil, dan di usus kecil ada yang kita panggil sebagai vilus. Kalau kamu masih ingat lagi vilus, ya. Vilus mana dia tadi? Yang ini semalam yang kita sudah belajar, ini dalam usus kecil ada vilus, dan penyerapan makanan berlaku di vilus di dalam usus kecil. Okey. Alright. Kemudian usus besar, hari ini kita akan belajar tentang pengangkutan makanan dan penyerapan semula. Okey. Dan usus besar ini ialah penyerapan air, ya. Penyerapan semula air. Okey. Kemudian rektum dan dubur ini, okey, rektum dan dubur ini ialah kita panggilkan dia sebagai
Ini bahagian ini, rektum dan dubur, kita panggil dia hendak buang segala makanan yang tidak dicernakan. Okey, kita panggil dia nyah tinjaan. Nyah tinja. Nyah tinja ni maksud dia makanan yang tidak boleh dipecahkan akan dikeluarkan kembali. Ya, tapi bukanlah dalam bentuk makanan ya, makanan yang sudah tak boleh dipecah lagi. Ya, buang air besarlah, maknanya dia akan bertukar menjadi najis ataupun akan bertukar menjadi tinja. Tinja itu najis lah ya, najis. Dan kita sakit perut, kita pergi ke tandas untuk buang semua najis itu, kita panggil dia nyah tinja ya, iaitu pada bahagian rektum dan bahagian dubur ini. Okey, kamu kena faham situasi keseluruhan apa yang berlaku dalam sistem penghadaman manusia. Okey, kita sambung di sini. Baik. Dan kamu kena ingat ya, proses pengangkutan dan pencernaan bagaimana ia berlaku. Okey. Dia berlaku apa yang kita panggil sebagai proses asimilasi ya. Proses asimilasi di mana nutrien yang telah diresap ke dalam vilus akan mengalami asimilasi. Apa itu asimilasi? Ialah proses pengagihan hasil pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan. Okey, kamu kena ingat nutrien ataupun makanan yang telah tercerna tadi akan diedarkan ke seluruh badan ya melalui proses asimilasi. Sebab setiap sel di dalam badan manusia memerlukan nutrien ataupun memerlukan makanan yang telah dicernakan tadi. Okey, apakah hasil pencernaan? Hasil akhir pencernaan ialah glukosa, ini untuk karbohidrat, asid amino untuk protein, asid lemak dan gliserol ialah daripada pencernaan lemak. Okey, dan bahan-bahan ini ya, hasil pencernaan ini kita panggilkan ketiga-tiga ini ialah hasil pencernaan ya. Hasil pencernaan. Hasil pencernaan. Okay. Hasil pencernaan ini akan diserap oleh tubuh dan diberikan kepada sel. Diberikan kepada sel untuk sel itu membuat, orang panggil itu, berfungsi dengan baik. Ya. Dan ketiga-tiga sistem ini ya, bekerjasama untuk memastikan molekul makanan tercerna sampai ke sel-sel badan. Iaitu sistem yang pertama ialah sistem pencernaan, sistem yang kedua sistem peredaran darah dan asimilasi ya. Sistem pencernaan yang mana tadi, kalau masih kamu ingat lagi yang ini ya, sistem pencernaan yang warna merah ini, pecahkan makanan ya. Mulut, perut dan duodenum ni dia memecahkan makanan, daripada makanan yang besar akan jadi kepada makanan yang kecil. Ini yang pertama tadi ya. Kemudian untuk sistem peredaran darah, sistem peredaran dia mengangkut molekul kecil dan ringkas ke sel-sel badan yang nombor 2 ini. Yang penyerapan ini ya, usus kecil ini dia akan hantar, dia akan serap semua nutrien dan nutrien itu dia akan dihantar ke seluruh badan. Hantar ke otak, hantar kepada tangan kita untuk kita bergerak, hantar ke mata ya, nutrien itu hantar ke mata untuk kita melihat, hantar ke telinga untuk kita mendengar dan hantar ke otak untuk kita berfikir dan untuk kontrol semua, untuk kawal semua aktiviti di dalam badan. Okey, itu pentingnya pemakanan ya, memberi kita tenaga. Ya, makanan memberi kita tenaga supaya kita boleh buat aktiviti seharian ya. Okey. Dan asimilasi ini ialah agihan hasil akhir untuk membentuk sel baru, respirasi dan pengawalan suhu badan ya. Okey. Kemudian yang terakhir sekali ialah penyah tinjaan. Okey, ini adalah organ yang selepas penyerapan makanan dia berlaku di dalam usus besar. Dia berlaku di dalam usus besar. Dia tidak terlalu panjang ya. Kalau kamu lihat di sini, ini adalah contoh ya ataupun lakaran usus besar.
dia tidak terlalu panjang. Apakah fungsi dia? Fungsi dia, kamu kena ingat, usus kecil, kita tengok balik gambar di sini, usus kecil dia penyerapan makanan. Usus besar, ya, usus besar ini dia selepas usus kecil dia akan pergi kepada usus besar. Ya. Usus kecil ini dia menyerap makanan, dan makanan yang tidak boleh diserap akan dia hantar, akan pergi kepada usus besar. Okey, boleh beza di sini ya. Yang tengah ni, yang tengah-tengah ni ialah usus kecil. Yang ini, yang yang macam berlipat-lipat ini. Ini usus kecil. Dan di luar ini, ya, di luar ini ialah usus besar ataupun kita panggil dia colon, ya, colon, ya. Baik. Apakah fungsi usus besar? Kalau kamu lihat di sini, usus besar, ya, tujuan dia ialah menyerap semula air dan garam mineral. Itu tujuannya. Ya. Sebab dia serap kembali air, macam contohnya kalau ada contohnya makanan di dalam ini, ya, makanan yang tidak dicerna, ada besar, ada makanan yang tidak dicerna, mula-mula dia mungkin ada air lah dalam makanan ini. Ya. Dan apabila makanan ini bergerak di sepanjang usus besar sampai ke sini, dia akan menjadi semakin kurang air. Maknanya dia macam kompres. Ya. Makanan yang tidak dicernakan tu dia macam tekan, dia perah supaya air meresap ke dalam badan, dan yang keluar nanti ialah apa? Yang keluar nanti? Yang keluar nanti kita panggil dia tinja. Tinja ni ataupun najis. Najis ataupun kalau bahasa kasar sedikit dalam bahasa Melayu, dalam BM kita panggil je tahi lah. Tahi, ya, tahi. Ya, akan keluar di sini. Okay. Sebenarnya sebelum, ya, selepas dia masuk daripada usus kecil, dia masuk ke dalam usus besar, tahi itu sebenarnya dia lembut dan dia banyak air. Dan apabila dia bergerak melalui usus besar, okay, dia bergerak melalui usus besar pergi kepada rektum. Okay, apabila dia bergerak pergi kepada rektum, apa yang terjadi kepada najis itu? Dia akan menjadi keras. Kenapa? Usus besar fungsi dia, kamu tengok di sini, untuk menyerap air. Itu sebab kebiasaannya kalau pergi ke tandas, najis kita tu akan bukanlah terlalu cair, ya. Ya, najis itu dia ada macam dalam bentuk pepejal. Dia keras sedikit. Tapi tidak terlalu keras lah, ya. Dia dalam bentuk pepejal. Sebelum dikeluarkan oleh dubur. Okay. Rektum di sini, rektum ini fungsi dia ialah untuk menyimpan sementara najis itu. Ya, dia simpan sekejap. Sampailah kita rasa sakit perut. Oh, sakit perut, nak pergi tandas, mau keluarkan, mau buang air besar. Ya. Jadi najis-najis itu ataupun tinja ini akan berkumpul di dalam rektum sehinggalah kita pergi ke tandas, sehinggalah kamu pergi ke tandas untuk buang air besar. Ya, tapi tak boleh tahan lama-lama lah, ya. Jangan tahan lama-lama sebab nanti najis di dalam rektum ini ataupun tahi nanti akan banyak di dalam rektum. Nanti kalau terlalu banyak dia akan terlalu kompres, terlalu padat. Jadi terlalu padat tahi itu akan jadi keras, dan apabila jadi keras kita susah nak berak lah, ya, susah nak mengeluarkan ataupun susah nak buang air besar. Okey. Ini pada bahagian rektum, dan dubur ini dia punya pintu dia lah, ya, senang cakap untuk keluarkan najis ataupun tinja itu tadi, ya. Okey. Ada soalan? Saya rasa itu saja untuk hari ini, ya. Tidak mengapa. Kalau ada soalan boleh tanya di grup Telegram, dan video ini adalah dirakam, ya. Nanti saya akan bagi rakaman video ini ke dalam grup Telegram supaya kawan-kawan yang lain boleh lihat di manakah perkembangan pelajaran kita, ya, pada subjek sains kali ini. Okey. Latihan saya akan berikan kepada arahan latihan
akan diberikan di dalam grup Telegram. Dan kalau ada soalan juga, bolehlah diajukan, bolehlah tanya di dalam grup Telegram juga. Okey, dan seorang saja, Tan Molly, bagus. Okey, bagus, terima kasih. Video saya akan bagi ke dalam grup Telegram nanti. Okey, jangan risau. Baik, kalau tidak ada apa-apa, itu sahaja kelas online pada hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi pada hari apa untuk hari 2 Jos. 2 Jos ialah pada minggu depan pula, hari Isnin. Kita jumpa lagi pada hari Isnin minggu depan ya. Jadi terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini. Bye-bye.